Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadinya hari ini kita akan mulakan satu topik pembelajaran, iaitu suci daripada najis. Sebelum tu, anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 107 hingga 112. Dah bersedia? Jom kita mulakan sekarang. Okey, baiklah. Sebelum tu, kita sendiri perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan najis. Okey, najis ini menurut bahasa adalah semua benda kotor. Okey? Manakala dari segi usul istilah pula, semua benda kotor yang menyebabkan solat ataupun ibadah kita menjadi tidak sah. Okey, kita tengok kepada perkara seterusnya, iaitu jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis ada 3, iaitu najis mukhaffafah, najis mutawasitah dan najis mughalazah. Apa itu ketiga-tiga najis tu? Okey, kita tengok. Najis mukhaffafah itu merupakan najis yang ringan. Yang kedua, najis mutawasitah adalah najis sederhana. Dan yang ketiga, najis mughalazah adalah najis yang berat. Okey, apa itu najis ringan? Apa itu najis sederhana? Apa itu najis berat? Okey, najis ringan itu ada satu je, iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur kurang daripada 2 tahun yang hanya minum susu ibunya sahaja. Okey. Okey, yang kedua adalah najis mutawasitah. Apa itu najis mutawasitah? Najis sederhana. Okey. Contoh-contoh najis tersebut adalah darah, muntah, nanah, air kencing, bangkai dan tahi. Okey, itu adalah kategori najis sederhana. Okey, kita tengok najis yang ketiga, iaitu najis mughalazah. Najis yang berat. Okey, ada 2 saja, iaitu anjing dan babi. Dan semua perkara yang berkaitan dengan anjing dan babi adalah najis. Okey? Baiklah, saya akan meneruskan cara penyucian najis mengikut kategori-kategorinya. Yang pertama, najis mukhaffafah. Baiklah, langkah pertama dalam penyucian najis mukhaffafah iaitu mengelap air kencing tersebut. Setelah mengelap air kencing, maka renjaslah sedikit air di tempat yang terkena najis tersebut dengan air yang bersih dan suci. Seterusnya, cara penyucian najis mutawasitah. Terdapat 2 langkah dalam penyucian najis mutawasitah. Yang pertama, buang najis tersebut. Seterusnya, setelah membuang najis tersebut, maka cucilah tempat yang terkena najis itu dengan air yang mengalir, iaitu air yang bersih dan suci. Baiklah, setelah penyucian sudah selesai, maka pastikan 3 elemen ini sudah tiada pada tempat tersebut, iaitu dari segi bau, dari segi rasa dan dari segi warna najis tersebut. Akhir sekali, kategori najis yang paling berat iaitu najis mughalazah. Baiklah, cara penyucian najis mughalazah ini, yang pertama, buang najis daripada tempat yang terkena najis, kemudian sediakan 2 bekas air yang mengandungi air tanah dan air mutlak. Seterusnya, basuh tempat yang terkena najis tersebut dengan 1 kali basuhan air tanah, kemudian bilas dengan 6 kali air mutlak. Sekiranya setelah selesai semua basuhan, maka pastikan 3 elemen ini tiada di tempat yang terkena najis tersebut, iaitu dari segi rasa, dari segi bau dan dari segi warna najis tersebut. Baiklah, sebelum saya meneruskan topik seterusnya, adakah anda masih mengalami kekeliruan perbezaan di antara sertu dan samak? Baiklah, sertu seperti yang saya telah terangkan tadi, iaitu penyucian tempat yang terkena najis, iaitu daripada 3 kategori najis, manakala samak pula adalah menyuci perkara-perkara yang melekat pada kulit haiwan yang boleh digunakan dalam seharian. Sebagai contoh kulit haiwan yang kita gunakan pada ketika ini, iaitu tali pinggang, tangan, kasut dan sebagainya. Maka sebelum digunakan perlu melakukan penyucian agar tidak berbau busuk ketika digunakan. Dan kulit haiwan yang digunakan dalam Islam iaitu selain daripada daging khinzir dan anjing, kerana khinzir dan anjing adalah haram. Baiklah, topik seterusnya adalah cara menyuci kulit binatang. Sebelum menyuci kulit binatang, perlu memastikan barang yang digunakan untuk menyuci kulit binatang tersebut bersifat menghakis. Sebagai contoh, bahan kimia, menggunakan kulit delima, manjakani, daun akasia, najis merpati
dan tawas. Baiklah, sekiranya sudah mencukupi barang kelengkapan untuk menyuci kulit binatang, maka boleh dimulakan dengan membuang lendir lemak yang melekat pada kulit binatang tersebut. Seterusnya, barulah menggunakan bahan samak yang telah disenaraikan tadi dengan mengikis dan gosok pada kulit tersebut sehingga bersih. Seterusnya, bilas kulit tersebut dengan air dan jemur di bawah tempat yang kering. Maka barulah boleh guna kulit tersebut. Alhamdulillah, jadinya kita telah selesai mempelajari satu topik iaitu suci daripada najis. Jadinya di akhir pembelajaran ini, saya telah sediakan satu kuis uji minda menggunakan platform Kahoot. Anak-anak boleh isikan kod yang telah tertera di bawah. Kemudian kita akan setkan satu masa bersama-sama rakan kelas untuk kita jalankan kuis ini sama-sama. Okey. Sesiapa yang dapat markah yang tertinggi, saya akan berikan hadiah. Okey? Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.